Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana. وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, beri lagi peluang kepada kita menghirup udara, dipanjangkan lagi usia kita hingga ke hari ini. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, 16 Jamadil Awal 1442 Hijriah bersamaan dengan 31 Disember 2020 Masihi. Hari yang terakhir bagi tahun 2020. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dilanjutkan lagi usia kita, diberkati lagi usia kita, dapat bertemu dengan, kita akan masuk tahun yang baru 2021, besok 1 Januari 2021. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tahun yang tahun 2021 itu lebih baik daripada 2020 insya-Allah. Dan begitulah selalunya kita berdoa, kita harap, kita impikan dalam diri kita, dan semoga Allah Taala makbulkan hajat kita ya, makbulkan doa kita. Dan yang penting tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita cuba lihat tahun 2020 agaknya kita dengan Al-Quranul Karim, sejauh mana kita dengan Al-Quranul Karim, sejauh mana hati kita terikat dengan Al-Quranul Karim. Dah berapa kali khatam agaknya Al-Quran. Yalah, itu dari segi bacaan. Dari segi bacaan, adakah kita ni sentiasa menambah baik mutu bacaan Al-Quran, dan kita tanpa nafikan ataupun abaikan jauh mana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan iman kepada kita, dapat kita amalkan segala suruhannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkanlah segala urusan kita, urusan untuk kita abdikan diri kepadanya insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan semua bersama dengan Ustaz untuk bincangkan berkenaan dengan tajwid, dan insya-Allah kita akan baca Al-Quran, beberapa ayat Al-Quranul Karim daripada surah Ali Imran. Jadi sebelum daripada itu, kita akan bincang satu hukum tajwid ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam slot bicara tajwid hari ini bersama dengan Ustaz, yang kita bersiaran langsung daripada Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang cara bacaan Al-Quran. Daripada situ, bila kita tahu bacaan yang betul, kita baca, dan daripada situ harapnya ada keberkatan Al-Quran dalam diri kita. Kita berjalan seiring baca dan amal ya, insya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bincang pasal bicara yang ke-13, bicara daripada buku Ustaz Bicara Tajwid yang Ustaz susun. Nama bukunya Bicara Tajwid Tahsin Al-Quran, yang mengandungi lebih kurang 30 topik. Jadi kita masuk bicara yang ke-13. Minta maaf, ada 32 topik. Jadi kita masuk bicara tajwid yang ke-13 tentang fungsi hamzah wasal. Tajuk ini bagi mereka yang telah belajar tajwid biasa adalah satu tajuk yang biasa, satu tajuk yang mudah. Jadi Ustaz kongsikan kepada mereka untuk yang baru nak mengenali cara bacaan Al-Quran, ataupun yang dah lama untuk ulang kaji, bagaimana kita nak terangkan kepada pelajar-pelajar kita ya, bagaimana kita nak terangkan kepada mereka yang nak mengetahui hukum ini, fungsi hamzah wasal. Kalau orang Kelantan kata hamzah wasa, apa-apa sebutan tuan-tuan dan puan-puan, wasa ke wasal ke, nak bahasa standard bahasa Arab, hamzah wasal. Itu perlu kita sebut dengan betul lah.
Yang sebutan yang betul hamzah wasal. Cuma kita ni kalau sebut wasal pun dah boleh faham. Cuma salah makhraj sikit. Bertukar. Sebab kita orang Kelantan ni dia biasa tukar. Kalau waqaf dia jadi waqaf. Kalau wasal jadi wasal. Okey. Baik, merujuk kepada buku tu, Ustaz baca teks dah ada dalam buku. Menyambung kembali perbincangan berkenaan dengan hamzah wasal yang telah pun dibincangkan pada bicara tajwid 7 yang lalu. Sebenarnya kita dah bincang tentang hamzah wasal ini pada bicara tajwid yang ke-7. Ya. Kuliah Ustaz sekali sebulan. Maknanya kalau katakan hari ini adalah bicara yang ke-13, maknanya bulan yang ke-13 lah. Tanpa mengira cuti-cuti tu. Jadi kita dah bincang dalam bicara tajwid yang ke-7 pasal hamzah wasal. Tuan-tuan dan puan-puan, hamzah wasal ni, hamzah wasal ya, bermaksud hamzah bersambung. Dinamakan sebagai hamzah wasal ni kerana tak mungkin untuk kita melafazkan huruf mati yang berada di awal kalimah, melainkan kita letakkan hamzah wasal di hadapannya. Okey, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam Fatihah, kita fokus kepada surah Fatihah, yang mana semua kebanyakan kita dah pun ingat surah Fatihah, hafal masa kecil-kecil dahulu, dah hafal pun masa kecil-kecil dahulu. Macam mana bentuk cara hafalan, dibaca berulang kali sampai ke peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, sampai ke peringkat dewasa, bermacam-macam warga emas, warga perak dan sebagainya. Banyakkannya dah ingat. Cuma dari sudut tahsinnya, ketepatan sebutan huruf-huruf dari segi bacaannya sejauh mana itu perlu disemak. Kita perlu semak. Jadi bila begitu, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat yang pertama. Alhamdu, itu ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbilalamin. Perkataan alhamdu, cuba fokus kepada alhamdu, perkataan kedua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan mushaf, tengok di mushaf, ya. Kalau tak ada mushaf, dengar Ustaz jelaskan. Alhamdu, awalnya dia ada alif. Ada alif. Selepas alif tu huruf lam. Lam yang mati. Atas huruf alif tadi diletakkan kepala sad. Kepala sad tu, ya. Jangan confuse. Itu kepala sad. Ya, dia yang dipotongkan ekornya, dibuat kepala sad. Itu simbol kepada namanya ialah hamzah wasal. Atau ada yang sebut alif wasal. Ya. Kebanyakan dalam buku tajwid menyebut hamzah wasal lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan buka buku-buku yang bincang pasal bahasa Arab, ada digunakan nama alif wasal. Dan memang dia asalnya alif. Ya. Okey. Daripada surah Fatihah itu tak mungkin kita menyebut huruf lam yang mati. Cuba kita bayangkan. Alif yang ada kepala sad atas tu dipanggil hamzah wasal, selepasnya huruf lam. Lam tu mati. Cuba kita bayangkan alif tu kita buang. Cuba buangkan alif atau cuba buangkan hamzah wasal tu. Tinggalkan lam bersendirian, lam mati. Maknanya awal kalimah tu mula dengan lam yang mati. Agak-agak nak baca macam mana? Lam tu mati awalnya. Maka di sini kita tak mungkin nak boleh baca dengan dimulakan dengan huruf lam yang mati, melainkan kita letakkan hamzah wasal di hadapannya. Dia sebagai fungsi kepada penyambung. Oleh kerana depannya mati, maka diletakkan alif, itu fungsi untuk memudahkan dalam bacaan. Okey, kita pun letakkan hamzah wasal di hadapannya. Okey, maka disebutlah alhamdu. Ya, alhamdu. Kalau tak ada hamzah wasal tersebut, dia agak susah nak sebut alhamdu. Kita tak baca gitu. Tak baca alhamdulillahirabbilalamin. Rahman, tak jadi, ya. Okey. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok ayat yang kedua tadi, alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, ayat ketiga. Ya, maliki yaumiddin, ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima.
ihdinas siratal mustaqim. Tengok ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Juga ada hamzah wasal di hadapan kalimah ihdina. Buangkan hamzah wasal. Ya? Cuba bayangkan, buangkan hamzah wasal. Maka kalimah tersebut dimulai dengan huruf ha yang mati. Jadi kalau tak diletakkan hamzah wasal di hadapannya, macam mana kita nak sebut kalimah yang mula dengan huruf yang mati? Ihdinas siratal mustaqim. Akan jadi macam tu. Ya? Maka diletakkanlah hamzah wasal di hadapannya. Maka kita pun baca ihdinas siratal mustaqim. Okey. Clear ya? Apa yang ingin ditekankan di sininya ialah hamzah wasal dibaca apabila dimulakan bacaan dan ianya digugurkan apabila bacaan bersambung. Okey. Kalau kita nak faham tentang hamzah wasal ni macam ni, hamzah wasal ni bila kita mulakan menyebut kalimah-kalimah yang awalnya ada hamzah wasal, maka hamzah wasal itu berfungsi. Kita sebutkannya. Tapi kalau dia berada di tengah, bacaan bersambung, berlaku bacaan bersambung, maka ia digugurkan. Hamzah wasal tu tak berfungsi lagi. Ya, dia digugurkan. Perhatikan, tuan-tuan tengok supaya lebih jelas lagi. Perhatikan ayat pertama surah Fatihah. Ayat yang pertama surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau kita sambungkan terus dengan ayat yang kedua, kita sambungkan terus ayat yang kedua, maka yang mula ayat yang kedua, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau kita sambung ayat pertama dengan ayat kedua, bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kalau kita sebut satu persatu, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Ayat kedua kita akan sebut Alhamdu. Maka di situ hamzah wasal berfungsi. Alhamdu. Tapi kalau kita sambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu. Kita tak baca seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Masih mengekalkan hamzah wasal baris atas, itu bacaan tu salah dari segi tajwid lah, ya. Salah dari segi tajwid. Jadi kalau tuan-tuan tengok di Quran sekarang ini, mushaf yang ditulis mengikut resam Uthmani dengan dhabt mengikut mushaf Madinah, diletakkan kepala sad atas huruf alif, tak diletakkan baris. Jadi itu lebih selamat dalam bacaan kita. Tapi kalau kita guna Quran yang mana alif itu, hamzah wasal itu diletakkan baris, mungkin ia akan menjadi satu kesilapan dalam bacaan, mengelirukan pembaca. Mungkin kalau letakkan baris atas alif pada kalimah alhamdu, mungkin seorang pembaca itu dia faham. Kalau nak sambung pun tetap dibaca alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi bacaan begitu dah salah. Ya, begitu juga kalau tuan-tuan sambung ayat yang ke-5 dengan ayat yang ke-6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di situ. Kemudian sebut sepasnya ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sambung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuhdinas sirata. Nuhdina. Kita tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina. Itu kalau nak sambung. Kalau nak sambung lah. Tapi kebanyakan yang tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ni biasanya diberhentikan. Kita berhenti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Tapi kalau nak sambung bukanlah jadi satu kesalahan. Cuma kena faham nak sambungnya macam mana. Okey. Baik. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina, masih lagi bunyikan hamzah wasal tu dengan baris di bawah, bermakna kita belum faham betul-betul lagi fungsi hamzah wasal. Okey. Baik. Keterangan. Rujuk kepada buku
Ustaz tu. Dinamakan hamzah wasal kerana tak mungkin melafazkan setiap huruf sukun yang terdapat di awal kalimah melainkan diwasalkan dengan hamzah tersebut di permulaannya. Kata Syekh Ahmad At-Tibi, wa hamzatun tathbutu fil bad'i faqat hamzatun wasil nahwa qaulika namat. Dan hamzah yang tetap pada permulaan sahaja itulah hamzah wasal seperti ucapanmu an-namat. Ya. Contoh menyambung akhir ayat yang terdapat hamzah wasal dengan awal ayat berikutnya. Ustaz datangkan contoh-contoh yang lain supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas lagi. Okey. Contohnya surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Biasa kita berhenti kan. Lepas tu kita sebut alladzi waswisu fi sudurin nas. Cuba tuan-tuan sambung. Min syarril waswasil khannasil ladzi. Okey, kita dah tak baca hamzah wasal tersebut. Okey, baik. Terusnya contoh yang lain, alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Ini surah Az-Zukhruf, ya. Surah Az-Zukhruf ayat 69 sambung dengan ayat 70 berakhir dengan kalimah muslimin. Selepasnya ada hamzah wasal yang mula dengan baris hadapan udkhulul jannah. Jadi kalau nak sambung, gugurkan hamzah wasal tersebut. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin nadkhulul jannah. Okey, kita gugurkan hamzah wasal. Nah, mungkin tak apa nampak sebab surah tu surah Az-Zukhruf, ya, tak hafal lagi. Kita ambil surah yang hafal. Surah Al-Qari'ah. Ya, surah Al-Qari'ah selalu kita baca surah Al-Qari'ah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan berhenti situ biasanya. Kemudian tuan-tuan sebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Okey, cuba kita sambung bismillah dengan Al-Qari'ah. Maka kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mil-Qari'ah. Mil-Qari'ah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mil-Qari'ah. Jangan hidupkan lagi hamzah wasal tu. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mi-al-Qari'ah. Jadi itu salah. Salah dalam segi tajwid, ya, tentang hamzah wasal. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, contoh surah At-Takatsur. Tuan-tuan biasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kalau tuan-tuan sambung Bismillahirrahmanirrahim. Milhaakumut takatsur ke atau macam mana? Cuba berhati. Adakah nak sambungnya Bismillahirrahmanirrahim milhaakumut takatsur atau Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur? Adakah macam surah Al-Qari'ah tadi? Okey, itu soalan kuis tu. Tapi soalan kuis ustaz yang soal, ustaz juga yang jawab ni. Okey. Kalau tuan-tuan perhati, tengok surah At-Takatsur, cuba tengok belik-belik surah At-Takatsur, cari-cari surah At-Takatsur. Bandingkan dengan surah Al-Qari'ah. Bentuk hamzah tu, bentuk alif yang duduk di awal tu. Awal Al-Qari'ah, awal At-Takatsur. Ya? Awal Alhaakumu, awal surah At-Takatsur Alhaakumu. Bandingkan, cuba bandingkan. Cuba tengok. Okey. Cuba tengok sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz alu-alukan kepada followers, kepada mereka yang menonton program ini, bicara tajwid pada pagi ini, yang Ustaz ada kenal berapa pelajar, kenalan-kenalan Ustaz, ya, Kak Sah ada, Kak Su ada, dan yang lain lagi, Kak Samsiah dan yang lain-lain lagi, ya. Alhamdulillah, bantu untuk share. Ustaz bersiaran di Majlis Perbandaran Kota Baru, Kelantan. Okey. Dah jumpa tak surah Al-Qari'ah dengan surah At-Takatsur? Bandingkan alif yang di awal tu. Awal Al-Qari'ah dengan awal Alhaakumu. Maka kita dapati ada beza. Ada perbezaan antara dua tu. Pada surah Al-Qari'ah, alif diletakkan kepala sad atasnya. Tapi surah At-Takatsur Alhaakumu,
diletakkan hamzah qata', ada kepala ain, itu hamzah qata'. Jadi namanya berbeza, fungsinya berbeza. Kalau tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, milhakumut takatsur, bermakna tuan-tuan dah melakukan satu kesilapan dari segi hukum tajwid. Kerana untuk surah At-Takatsur, kalau kita sambung, dia tetap dibaca dengan A. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Tak boleh baca seperti mana surah Al-Qari'ah. Nampak tak? Itu beza antara hamzah wasal dengan hamzah qata'. Okey? Baik. Contoh ayat yang lain ada lagi lah beberapa contoh. Jadi mungkin agak susah untuk Ustaz sebut di sini kerana surahnya adalah surah-surah yang surah Yunus, surah At-Taubah. Tapi harapnya tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami penjelasan Ustaz pada pagi ini tentang fungsi hamzah wasal. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lebih jelas, nampak contoh yang lain-lain lagi yang Ustaz masukkan dalam buku bicara tajwid, boleh dapatkan buku bicara tajwid ini ya. Buku bicara tajwid Tahsin Al-Fatihah, untuk kita perhaluskan bacaan surah Al-Fatihah. Dalam buku ini sebenarnya Ustaz dah masuk barcode yang tuan-tuan dan puan-puan boleh scan barcode tersebut, boleh dengar suara yang Ustaz dah rekodkan penjelasan dalam audio tersebut. Okey, alhamdulillah kita selesai pembincangan tentang hamzah, fungsi hamzah wasal daripada tajuk bicara tajwid yang ke-13. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada slot yang kedua. Kuliah Ustaz ada 2 slot. Satu kita bincang pasal tajwid, dan satu lagi bincang pasal tajwid juga, tapi kita secara praktikal terus membaca daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah Ali Imran ayat yang ke-77 pagi ini ya. Kita akan baca surah Ali Imran ayat yang ke-77. Okey, dapatkan mushaf, cuba tengok ayat yang ke-77. Ini daripada juzuk yang ketiga. Okey, juzuk yang ketiga dah penghujung juzuk yang ketiga. Muka surat tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 59. Muka surat 59. Okey, di bawah sekali tu muka surat 59. Sama-sama dengan Ustaz untuk kita baca Al-Quran surah Ali Imran sekarang ini. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, Allah Ta'ala dah janjikan setiap huruf yang kita baca ada ganjaran pahala. Ya, ganjaran pahala ini kadang-kadang bila mati baru nak pahala. Masa kita hidup tak berapa nampak sangat. Jadi mudah-mudahan kita dibuka pintu hati, kita diberi hidayah, diberi rasa minat untuk membaca Al-Quran. Rezeki kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat memperuntukkan masa membaca Al-Quran. Ada masa yang Allah Ta'ala bagi untuk kita baca Quran, itu rezeki tu. Rezeki. Sebab bukan senang juga nak ambil masa membaca ayat-ayat Al-Quran walau sepotong ayat. Yalah, dalam solat tu dah baca. Luar solat kerana terlalu sibuk ya. Daripada awal 2020, yalah, mungkin tuan-tuan tak, orang-orang yang lain ada sebahagian daripada kita yang daripada awal 2020 sampai hari ni 31 bulan 12 ni 2020, dengan Al-Quran tu hanya dibaca dalam solat saja. Ada beberapa faktor. Satu, nak baca luar solat tak pandai, belum mengenal huruf ya, belum pandai dari segi tajwid. Jadi macam mana nak baca? Sebab tak mengenal huruf lagi, maka tak baca. Apa yang dia baca dalam solat saja, surah Fatihah lah. Surah Fatihah rakaat pertama, surah Fatihah rakaat kedua, Fatihah rakaat ketiga, Fatihah rakaat keempat. Surah-surah yang lain tak berani nak baca juga, tak mengenal huruf dan tak ingat surah-surah tersebut. Jadi kalau kita biarkan
kehidupan kita berlalu dengan begitu tanpa kita ada upgrade. Kita cuba memperbaiki, tambah, belajar, tak belajar. Kita tahu kita tak boleh, kita tak belajar. Kita tahu kita tak boleh, tak nak ambil kesempatan untuk belajar. Sedangkan sekarang ini banyak peluang-peluang untuk kita dapatkan ilmu Al-Quran. Kalau Ustaz tengok dalam Facebook, tuan-tuan dan puan-puan, bermacam-macam daripada center-center yang memberi peluang membimbing kita membaca Al-Quran. Setiap satu huruf disebut untuk kita follow, untuk kita ikut. Mungkin kita tak sempat kita lalu. Kalau tengok dalam Facebook, scroll je nampak baca Quran, scroll je turun. Tapi bila tengok movie, dia berhenti lama dekat movie. Atau tengok scroll tu ada pengajian Quran, kita lalu begitu saja. Kemudian tengok macam cerita yang menarik, pendek, kita tengok tertarik. Atau baca benda-benda yang lain, tak ambil kesempatan yang ada. Sedangkan masa yang sama 15 minit, 30 minit, 1 jam, masa yang sama, tetapi kita tak cuba untuk menghayati atau mempelajari Al-Quran. Itu kalau kita ikuti pengajian secara online atau alam maya. Kelas-kelas yang mana membuka untuk pengajian secara bersemuka pun banyak juga. Cuma dalam tahun 2020 kita banyak ujian dengan PKP, PKPB dan sebagainya. Jadi 2021 mudah-mudahan ada rezeki lagi kepada kita untuk kita belajar secara bersemuka. Maka ambillah kesempatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sebut juga di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra juga adakan program pengajian Al-Quran, dinama CG Pengajian Al-Quran wal Qiraat. Ada beberapa modul yang telah disusun peringkat asas bagi mereka yang nak mengenal tajwid, mengenal huruf. Itu dipanggil modul tajwid, sesuai bagi mereka yang baru nak mengenal huruf, nak tahu makhraj huruf, sifat-sifat huruf, nak tambahkan motivasi kita dengan Al-Quran. Modul tajwid ada disediakan. Ya. Bagi mereka yang dah tahu tajwid sikit sebanyak, nak upgrade lagi tentang tajwid, ada nama modul tahsin. Ya, dan kita baca Quran nak secara ada taranum sikit, ya, dipanggil taranum murattal, ada lagu lah sikit. Bukan kata baca tu, bukan setakat orang yang lain yang dengar tu mengantuk, kita sendiri baca pun mengantuk kerana tak ada lagu. Lagu kita macam mana? Jadi nak upgrade sikit, belajar modul tahsin. Kalau kita nak tahu pula dari segi isi kandungan ayat-ayat yang kita baca, dan kita nak upgrade lagi tentang tajwid secara lebih luas lagi, ada modul tartil. Dan kalau kita nak tambah lagi ilmu berkenaan dengan pelbagai bacaan yang disebut sebagai qiraat, ada modul qiraat. Dan kalau kita nak tambah lagi tentang tarannum, tengok qari'ah yang baca di musabaqah tertarik, kita nak jadi seperti mereka juga, ataupun kita nak minat untuk belajar tarannum, bukan nak masuk pertandingan pun, tapi minat dengan Al-Quran, minat untuk baca Al-Quran dengan lagu yang menarik, untuk supaya kita ni lebih tertarik baca Al-Quran, ada modul tilawah. Jadi itu program yang kita susun di KIAS, tuan-tuan dan puan-puan. Kelas akan bermula besok, ada sesi taklimat, tapi kena jaga SOP yang telah ditetapkan. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang yang ada. Kalau mereka yang berada jauh, secara online pun kita ada buka juga. Secara online, apa-apa tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung dengan pihak KIAS lah. Itu saya ambil kesempatan untuk war-warkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, peluang-peluang untuk kita belajar, ya, rebut peluang. Kerana kita tak pasti 2021 adakah kita sempat 1 Januari 2021 sehingga 31 hari bulan 12 2021. Tak ada orang yang tahu. Ustaz pun tak tahu diri Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan pun tak tahu segi jangka hayat kita sampai mana. Ya, atau 2021 2-3 hari saja sempat kita hidup. Maka di sana tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang, kita baca Quran, tambahkan keberkatan dalam diri kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita kuliah kita sampai 9.30. Kita nak sambung bacaan surah Ali Imran. Surah Ali Imran, muka surat apa? Dah banyak cerita tadi. Muka surat 59, juzuk yang ketiga, dah akhir ya. Okey. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan ikut Ustaz, sama-sama kita baca, dan kita akan cuba kupakan sedikit sebanyak tentang hukum tajwid. Okey.
Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Okey, itu ayat 77. Ada beberapa kalimah yang terdapat hamzah wasal. Yang kita belajar tadi. Mana kalimah yang ada hamzah wasal? Pada kalimah alladzina, awal lagi innalladzina. Tapi kalau kita tak mula pada inna, tuan-tuan mula pada kalimah selepas inna, kita akan baca alladzina. Oleh kerana hamzah wasal tu berada di tengah, yang mana bacaan bersambung, innalladzina, ya, innalladzina. Jadi salah kalau kita baca innalladzina, innalladzina, mana kita tak faham atau berlaku kesilapan tentang hamzah wasal di situ. Okey. Lagi kalimah kalimah al-akhirah. Al-akhirah pun sama, fil akhirah. Kita tak baca fi al-akhirah, ya. Itu pun hamzah wasal. Dan satu lagi pada kalimah al-qiyamah. Yaumal qiyamah. Kita tak baca yauma al-qiyamah. Okey. Makin jelas ya tentang hamzah wasal. Baik. Pada bicara tajuk yang ketujuh dulu, kita bincang nak menentukan baris. Itu kita dah belajar sebenarnya macam mana nak tentukan baris. Hamzah wasal itu baris apa? Baris atas, baris bawah, baris depan. Itu dah bincang sebelum ni. Hari ini ialah nak cerita pasal fungsi saja. Fungsi. Okey. Baik, kita terus ayat yang ke-78. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Kalimah yalwuna awal wa inna minhum lafariqan yalwuna, ada waw besar, barisnya baris depan, kemudian ada waw kecil. Waw kecil tu tuan-tuan dan puan-puan, ia juga berfungsi sebagai mad. Sebagai mad. Jadi kita kena baca dua harakat. Yalwuna, ya, yalwuna, dua harakat. Jangan terlepas pandang yang kecil tu, waw kecil. Kadang-kadang kalau kita mungkin guna kita baca Quran, kita tengok di pakai handphone. Kalau handphone besar, tab besar lah. Kalau handphone kecil tu kadang-kadang tak berapa jelas waw kecil tu, sebab handphone tu kecil, waw yang kecil tu lagi kecil. Maka berlaku kesilapan. Mungkin baca la fariqan yalwuna alsinatahum, itu dah salah lah. Panjangkan dua harakat, yalwuna. Okey? Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ulang pada kita berhenti tadi minal kitab, kita ambil balik pada wama هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Okey. Terus ayat 79.
79 ni muka surat 60 ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu Ustaz type di ruangan komen ayat yang keberapa, muka surat keberapa. Mungkin ada yang baru masuk. Kita cari-cari ayat mana ni Ustaz baca. Okey, sekarang dah ayat 79. Ya, ayat 79. Surah Ali Imran. Muka surat 60 ya. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. Okey, cuba perhati kalimah yu'tiyahu. ما كان لبشر أن يؤتيه الله ay yu'tiyahullah. Bagai nak beri peringatan saja. Kalimah yu'tiyahu, awas jangan melakukan penambahan huruf mim. Kadang-kadang tak perasan. Kita baca seorang. Bila baca seorang, dia lebih yakin sebenarnya. Baca seorang lebih yakin. Kerana salah pun terus saja. Ya, salah pun terus saja. Tak ada yang tegur baca seorang. Tapi bila baca berdepan dengan guru, dia jadi apa? Standard bahasa kita panggil kenaling. Kita panggil kenaling. Kelantan panggil kenaling. Berdebar. Tiba-tiba berdebar. Ya. Biasanya begitulah. Jadi macam tak confident pula bila baca depan guru. Jadi terbalik. Dan kan patutnya baca seorang tu macam tak confident. Baca guru lebih kalau baca seorang jadi confident, rasa macam betul je semua. Itu yang tak cuba berguru tu, sebab dah confident betul. Jadi sepatutnya kita bila baca seorang, kita kena hati-hati, kena hati-hati dan cuba ambil peluang untuk berguru, bertalaki dengan guru. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertalaki dengan Jibril alaihi salam. Kalau kita tak bertalaki, kita lebih hebat daripada Rasulullah. Nabi pun belajar daripada Jibril. Kita kena ambil masa, kena ambil peluang, cari guru untuk mengaji Al-Quran, betulkan bacaan. Yang amal tu amal lah, yang amal bagus. Yang untuk perbaiki bacaan pun kena ambil perhatian juga. Sebab itu juga kita mengambil apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun sama, sahabat dia talaki dengan Rasulullah, dan ada yang talaki sesama sahabat. Tabi'in ada talaki dengan sahabat, ada yang talaki sesama mereka tabi'in, tabi'in dan begitu seterusnya. Pengajian Al-Quran dia berguru. Ya, berguru. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berguru sebagai semakan bacaan. Kita dah berguru dah dulu. Masa Ustaz saya dah berguru dulu, dah khatam pun. Saya dah khatam pun zaman sekolah rendah dulu. Boleh ke? Zaman sekolah rendah dulu saya dah khatam pun dengan guru saya. Buat apa lagi khatam sekali lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa Rasulullah dia berguru setiap tahun dengan Jibril. Setiap tahun Ramadan berguru bertalaki dengan Jibril setiap tahun. Setiap bulan Ramadan ada dalam hadisnya kan. Sampai tahun yang terakhir, tahun kewafatannya, dia khatam dengan Jibril alaihissalam 2 kali. Jadi kalau kita ambil pendekatan sekali khatam dah cukup bagi kita lebih hebat daripada Rasulullah ataupun lebih hebat daripada sahabat-sahabat. Jadi tak boleh begitu. Kita kena sentiasa upgrade, ya. Masa sekolah rendah, okey, khatam alhamdulillah, dah siap dengan puluk kuning dengan telurnya semua. Masuk peringkat peringkat menengah, khatam sekali lagi. Habis peringkat menengah, masuk IPT, pengajian tinggi. Pengajian tinggi apa-apa program lah, diploma, ijazah dan sebagainya, ijazah apa-apa, ya. Quran kena khatam sekali lagi dengan guru. Habis pengajian, peringkat ijazah dan sebagainya, cari lagi guru untuk khatam sekali lagi, supaya sentiasa kita tambah baik. Kadang-kadang dengan guru yang masa peringkat sekolah rendah dulu, kanak-kanak dulu, banyak yang guru kira lepas. Okeylah, sebab masa tu kecil, nak betulkan sangat pun tak boleh. Peringkat menengah pun ada yang terlepas pandang, mungkin ada. Itu sebab kita kena sentiasa perbaharui, ya. Okey.
Baik. Tadi kita berhenti kat mana? Nak cerita tadi yu'tiyahu, ya, yu'tiyahu tadi, maka nali basyarin an yu'tiyahu Allah, sebab ada yang suka tambah di sini huruf mim, maka nali basyarin an yu'tiyahumullah, automatik dia tambah mim, an yu'tiyahumullah, walaupun mata tu nampak tak ada mim, tapi lidah tu secara spontan berlaku penambahan yu'tiyahumullah. Jadi jaga ya, tak ada mim di sini. Bukan tuan-tuan tambah mim dapat pula 10 ganjaran pahala. Tak ada. Huruf yang tak ditulis, kita baca tak ada markah pun. Potong markah tu adalah. Okey. Baik, tadi kita berhenti di linnas. Kita ulang balik. Thumma. Ambil di thumma lah. Kita nak mula kan? Kita nak mula mana-mana kalimah. Ya, betul Hajah Azizah. Berguru bertalaki untuk perbaiki bacaan. Ya, betul. Untuk perbaiki bacaan. Okey. Alhamdulillah. Haji Azizah daripada Singapura. Terima kasih. Okey, kita ulang pada thumma. Kita nak ibtidak, ada thumma, sesuailah mula pada thumma, ya. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. Kemudian kita ambil ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Okey, itu ayat 79. Kita terus pergi ayat 80. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Okey, pada ayat ini, satu lagi Ustaz nak ingatkan, pada ayat ini wala ya'murakum, wala ya'murakum, huruf ra adalah berbaris di atas. Huruf ra adalah berbaris di atas. Wala ya'murakum. Wala ya'murakum. Sebab di sini ada yang tersilap baca wala ya'murukum. Bagi bacaan hafs lah, ya, ya'murakum. Jadi kalau baca baris depan ada lain pula, tukar channel pula. Wala ya'murukum. Ya, jadi hati-hati pada kalimah ini dibaca dengan baris atas. Okey. Boleh. Asal kot dah. Okey, kita ulang balik ayat 80. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Okey, terus ayat yang ke 81. Okey, ayat 81. Ya, masih surah Al-Imran ni ya. Surah Al-Imran juzuk yang ketiga. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Okey, ada thumma. Jadi kita berhenti pada rasul, nak pergi lagi dah nafas dah habis. Kita nak pergi lagi, nafas dah habis. Jadi kita berhenti pada thumma ja'akum rasul. Kita mula semula pada thumma.
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Boleh putus. Terus ke berhenti dulu. Betul. Okey. Tadi kita berhenti pada walatan surunnah. Terus qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Okey, pada ayat ini qala aqrartum. Qala aqrartum. Perhatikan kalimah aqrartum. Ada dua hamzah di sini. Aqrartum. Dua hamzah ni kedua-duanya dipanggil hamzah qata'. Sama-sama baris atas. Kalau kita baca Quran riwayat Hafs, kita kena jelas betul-betul kedua-dua hamzah tersebut daripada makhrajnya pangkal halqum dipanggil bacaan secara tahqiq. Aqrartum. Ya, jangan hilang satu hamzah ataupun sebut hamzah yang kedua tak berapa jelas, tak clear. Yang disebut sebagai tashil, qala aqrartum, itu tak clear hamzah yang kedua. Jadi jelaskan betul-betul hamzah yang kedua itu, kedua-dua hamzah lah, aqrartum. Kemudian wa akhadhtum, kita sebut wa akhadhtum, zal, pastikan kita baca itu zal pada makhrajnya wa akhadhtum, ya, wa akhadhtum. Letakkan makhraj huruf zal, iaitu hujung lidah diletakkan di hujung gigi lah. Wa akhadhtum. Jangan kita terus sebut huruf ta. Ya. Baik. Okey. Ini masih lagi ayat 81. Maaf tadi ada line putus sekejap. Ayat 81 ni. Kita berhenti pada isri. Kita ulang sekali lagi. Qala aqrartum. Ya. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Okey. Baik, itu ayat 81. Terus ayat 82 surah Ali Imran, فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Okey, kalimah fa'ulaika telah sebut beberapa kali sebelum daripada ini. Kalimah ini adalah dihukum sebagai mad wajib muttasil lah, mad muttasil, dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat, dan ada huruf waw itu untuk mereka yang baru nak membaca ataupun nak belajar tajwid, huruf waw yang ada selepas daripada hamzah qata' tu, ada waw diletakkan tanda bulat kosong. Waw itu menunjukkan hanya ada pada tulisan, tapi dia tak berfungsi sebagai mad. Kita tak panjangkan ulaika, ya. Kita terus saja faulaika. Okey. Terus ayat 83 surah Ali Imran 83. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Okey. Ada kalimah walahu. Kalimah walahu itu mad silah tawilah. Ya. Walahu itu adalah dihukum sebagai mad silah tawilah yang dibaca panjangnya 4 atau 5 harakat. Macam mana nak kena mad silah tawilah ni? Ada huruf ha dhamir, yang baris depan tu ha dhamir. Ha dhamir ni maknanya ha ganti nama lah, untuk muzakkar, ya, untuk muzakkar bagi lelaki.
bertemu dengan hamzah qata'. Hamzah qata' pada kalimah aslama. Maka tuan-tuan dan puan-puan, panjangkanlah walahu tu 4 atau 5 harakat. Walahu. Okey. Baik. Kita terus pergi ayat yang ke-84. Mungkin ayat yang akhir untuk pada pagi ini. Ayat 84. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. Okey, perhatikan. Wama ada tanda panjang. Panjangkanlah 4 atau 5 harakat, itu mat munfasil. Wama unzila alaina. Wama unzila ala, itu juga mat munfasil, 4 atau 5 harakat. Ala, itu juga mat munfasil, 4 atau 5 harakat. Sebab ada huruf mat bertemu hamzah tu. Mat bertemu hamzah. Hamzah pula berada atas huruf alif. Itu ciri-ciri nak kenal mat munfasil ataupun dia duduk di bawah huruf alif. Duduk di bawah alif. Okey. Okey. Nak habis ayat ni. Kita habis ayat ni, insya-Allah. Okey. Baik. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. Di hujung sekali kita berhenti ada huruf ta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ta dia kalau kita matikan tu ada dua jenis. Matikan memang dia asal tu mati original, mati memang asal memang dia dah mati tu. Ataupun dia kita matikan kerana kita berhenti. Dia asalnya berbaris tapi kita berhenti dia jadi mati, maka dihukum sebagai qalqalah. Okey, qalqalah. Baik, kita mula. وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Okey. وَمَا panjangkan 4 atau 5 harakat, itu mat munfasil sebab alif bertemu dengan hamzah. Kalimah lain-lain. Macam mana nak kenal kalimah lain-lain ni? Tak tahu bahasa Arab ni. Alif bertemu hamzah, hamzah berada atas huruf alif. Itu sebagai ciri-ciri untuk kita kenal dia kalimah yang lain-lain. Okey. Kita berhenti pada mana tadi? Minhum. Sebelum tu kalimah nufarriqu, ra baris di bawah bersabdu. Jaga-jaga ra yang baris di bawah bersabdu. Bila baris bawah dia kena baca dengan nipis. Nufarriqu. Jangan tuan-tuan baca nufarriqu. Itu tebal. Nufarriqu. Okey. Baik, kita ulang pada la nufarriqu. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kalimah lahu muslimun. Lahu juga ada ha dhamir. Ha dhamir itu dia baris depan. Lepas ha tu ada waw kecil. Kerana dia bertemu dengan huruf mim, maka dia tak dihukum sebagai maksilah tawilah, tapi dia dihukum sebagai maksilah qasirah. 2 harakat saja panjang. Wa nahnu lahu muslimun. Kita ulang balik sebagai akhir. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti pada ayat yang ke-84. 84 hari ini bicara tajwid yang kita bincang tadi adalah bicara yang ke-13. Surah Ali Imran. Ada beberapa ayat lagi akan habis
juzuk yang ketiga. Kita baca daripada awal surah Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, sambung sampai juzuk yang ketiga habis, nak masuk juzuk yang keempat. InsyaAllah tahun yang baru nanti, bulan depan kita akan sambung lagi ayat yang ke-85, habiskan juzuk yang ketiga, dan kita akan masuk juzuk yang barulah, juzuk yang keempat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, kita telah selesai program kita pada pagi ini, pengajian kita pada pagi ini, bicara tajwid, dan juga telah baca beberapa ayat tadi sehingga ayat 84 tadi, dan beberapa hukum telah dikongsi pada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak ulang kaji tentang tajwid bagi mereka yang mungkin kali pertama mendengar penjelasan hamzah wasal ataupun mad silah tawilah, mad munfasil. Sebelum ni tak kenal macam mana nak kenal mad munfasil, tahu dia baca panjang, ya, tahu nama-namanya C, entah apa nama C tu, nama yang sebenarnya apa, macam mana nak kenal. Okey, jadi hari ini dapatlah kita kongsikan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada bulan hadapan, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala permudahkan segala urusan kita 2021 dengan baik, dengan lancarnya, insya-Allah. Daripada Ustaz cakap tu dulu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Jadikanlah tahun 2021 tahun yang baik bagi kami, ya Allah. Berkatilah rezeki kami, berkatilah usia kami, ya Allah. Berkatilah ilmu yang kau ajar kepada kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.